Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan apa yang kita lakukan ini merupakan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjarkan dengan suatu ganjaran hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita nak masuk pada tajuk yang baru, iaitu tentang pemulauan ekonomi. Jadi sebelum kita nak membincangkan tentang tajuk yang baru ini, saya nak refresh balik. Musyrikin Quraisy mereka telah mengadakan berbagai-bagai siri penentangan terhadap dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pada peringkat awal mereka telah datang, mereka telah menggunakan secara kekerasan. Mereka menyeksa, menzalimi dan juga mendera, mengugut dan sebagainya ke atas diri para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tetapi apabila mereka melihat bahawa tekanan, ugutan, seksaan yang mereka lakukan itu tidak membuahkan apa-apa hasil, bahkan ramai di kalangan bangsa Arab di kota Mekah pada ketika itu mula mendekati Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul. Maka mereka mengambil pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua adalah mereka menggunakan cara lembut, cara diplomasi, iaitu mereka menghantar wakil mereka bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dengan beberapa tawaran yang hebat, tawaran yang cukup hebat, tawaran yang mana manusia di atas dunia ni memang inginkan tawaran itu. Yang pertama sekali adalah menawarkan jawatan. Siapa tak mau jawatan? Hari ni kita berebut jawatan kan? Tawar jawatan. Jawatannya apa dia? Sekiranya engkau wahai Muhammad nak menjadi raja di kalangan bangsa Arab, kami akan angkat engkau jadi raja. Itu tawaran. Yang kedua, kalau engkau bawa agama baru ni nak menjadi orang yang kaya, dapat harta benda banyak, kami akan kumpul seluruh harta kekayaan bangsa Arab di kota Mekah, akan kami bagi kepada kamu wahai Muhammad. Ini yang manusia nak. Hari ini jawatan, harta benda yang banyak, ini yang dia berebut ni. Kemudian dia tawar lagi. Kalau nak kahwin dengan wanita yang paling cantik, kami akan cari pemenang model Ratu Cantik.
di kota Mekah. Mereka usaha menawarkan dengan berbagai-bagai tawaran. Kemudian kalau tak mau terima juga, bermakna kalau tak mau terima jadi orang yang ada pengaruh pangkat, tak mau terima jadi orang yang banyak harta benda, tak mau terima orang yang berkahwin dengan perempuan yang paling cantik kota Mekah, bermakna engkau Muhammad ada something wrong. Kan? Kita hari ni pun kalau macam tu, something wrong dia ni. Kan? Orang tawar-tawar benda tak mau apa siapa? Kan? Selalunya ni orang berebut. Tapi tak mau. Something wrong. Jadi apa mereka tawar pula? Kalau macam tu wahai Muhammad, kami akan tawar bermakna engkau ni wahai Muhammad mesti ada something wrong, bermakna kau ni ada penyakit. Penyakit yang mana mesti diubati. Penyakit apa? Penyakit saraf. Jadi kami, kalau engkau ada penyakit, kami akan cari tabib, kami akan cari doktor pakar yang tentang penyakit ini untuk mengubati kamu wahai Muhammad. Sampai tahap tu mereka tawar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bagi penjelasan yang mudah kepada mereka bahawa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda di atas muka bumi ini bukan untuk menerima semua tawaran itu. Tetapi tujuan Nabi diutuskan adalah untuk menyelamatkan manusia daripada memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala untuk masuki syurga Allah. Selamatkan manusia. Mengajak manusia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan kekufuran dan penyembahan berhala. Ini tujuannya. Bukan tujuan yang kamu tawar-tawarkan tadi, itu bukan tujuan sebenar. Tapi tujuan Nabi diangkat sebagai Rasul adalah untuk menyelamatkan manusia daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila Nabi tak terima semua dah, mereka tawarkan lagi, nak ajak juga secara lemah lembut, diplomasi. Apa dia? Lani macam ni Muhammad, kita lah ni orang dapat win-win situation. Kan? Macam tu. Apa dia? Hari ni kami ramai-ramai sembah agama kamu Muhammad. Esok engkau pula ramai-ramai sembah agama kami. Macam kita jangan gaduh-gaduh lah. Gaduh-gaduh pun kita ni satu bangsa. Kan? Satu orang apa, macam mana pun bertemu adik-beradik. Kan? Jadi lah ni kita tak payahlah gaduh-gaduh. Lah ni macam ni, satu hari ni kami ramai-ramai sembah agama engkau wahai Muhammad, esok engkau pula ramai-ramai sembah agama kami. Nampak macam tu. Mereka gunakan pendekatan diplomasi untuk mengajak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberhentikan dakwah Islam. Dan semuanya Nabi tolak. Bila Nabi tolak, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mula mereka nak mengambil suatu pendekatan yang drastik. Mereka bermusyarat bersama-sama, pembesar-pembesar musyrikin Quraisy ini, pendekatan, ugutan, tekanan, siksaan mereka lakukan pada sahabat Muhammad tak jadi apa. Mereka menggunakan cara diplomasi pun Muhammad tak terima. Sekali ini kita menggunakan secara drastik yang begitu hebat, iaitu apa? Mereka pergi bertemu dengan Abu Talib, bapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, wahai Abu Talib, kami tak ada cara lain dah. Kami mahu kau wahai Abu Talib serahkan Muhammad kepada kami, kami nak bunuh dia. Ini drastik. Habis dah. Jalan untuk mereka nak ambil jalan lemah lembut dan sebagainya dah hilang daripada
apa nama, perancangan mereka. Maka mereka mengambil pendekatan drastik ini untuk terus mematikan dakwah Islam. Mereka kata, wahai Abu Talib, serahkan anak saudara kamu ini kepada kami nak bunuh dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka akhirnya Abu Talib tolak tawaran mereka. Abu Talib mengatakan bahawa dia sekali-kali tidak akan menyerahkan anak saudaranya Muhammad ini kepada mereka untuk mereka tangkap dan mereka nak bunuh Muhammad. Maka bila Abu Talib tak nak serah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka mereka pun bermesyuarat sekali lagi. Mesyuarat lagi macam mana kita nak buat ni? Sebab mereka ni dengan Abu Talib, mereka tak berani. Dia orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati, bukan sekadar di kota Mekah, bahkan daripada kabilah-kabilah yang berada di luar daripada kota Mekah. Jadi mereka pun bincang macam mana kita nak buat. Maka seorang ni bagi idea. Dia kata, kita ni tak ada cara lain dah, kita mesti melakukan pemulauan ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka mereka pun merangka satu, orang kata apa, merangka suatu suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang mesti ditandatangani oleh ketua kabilah, bahawa mereka nak melakukan pemulauan. Yang pertama pemulauan ekonomi, yang kedua pemulauan sosial. Macam ni. Mereka pun jemputlah semua ketua-ketua kabilah ni untuk tanda tangan. Tanda tangan perjanjian bahawa mereka nak melakukan pemulauan ekonomi dan juga pemulauan sosial. Kepada siapa? Kepada Muhammad dan orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Bani Hashim dan Bani Abu Talib. Kenapa Bani Hashim dan Bani Abu Talib kena juga? Kerana mereka ini adalah orang yang menjadi pembantu dan penolong Muhammad. Walaupun mereka ni musyrik, tetapi oleh kerana Muhammad ada hubung kait darah pertalian dengan mereka, maka mereka mempertahankan Muhammad. Mereka tidak akan serah Muhammad bulat-bulat kepada pembesar-pembesar Quraisy untuk dibunuh. Maka sebab itu pembesar-pembesar Quraisy mereka merangka suatu perjanjian, panggil semua ketua-ketua kabilah untuk tanda tangan supaya perjanjian ini termeterai, dan mereka benar-benar mendesak supaya Bani Hashim dan Bani Abu Talib menyerahkan Muhammad kepada mereka. Dalam perjanjian itu apa mereka tulis, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Yang pertama, mereka tidak akan mengahwini mana-mana daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka tak akan kahwin dengan dua kabilah ini. Tak boleh kahwin. Berkenan macam mana pun, dah putus, cari orang lain. Tak boleh kahwin. Yang kedua, tidak boleh berjual beli. Tak boleh berjual beli ni dengan orang Islam dan juga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jangan sekali-kali jual ngempuk ni. Menyekat sumber-sumber rezeki yang mengalir kepada kalangan mereka. Tidak menerima sebarang perdamaian. Kalau puak ni nak berdamai, jangan terima. Jangan terima perdamaian dengan mereka ni. Dan jangan sekali-kali ada rasa belas kasihan kepada orang Islam ni dan juga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Ni dua ni
Pemulauan ekonomi dan juga pemulauan sosial. Berapa lama berlangsung tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Selama 3 tahun. 3 tahun mereka pulau orang Islam dan juga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Apa yang berlaku? Bila musim haji, bila musim bulan-bulan haram, bila musim bulan-bulan haram, 4 bulan-bulan haram itu, kita tahu bulan haram Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Ini bulan-bulan haram yang mana tidak boleh berperang. Jadi bila bulan haram ini, maka sahabat-sahabat Nabi ni pun mereka keluarlah pergi kota Mekah nak beli. Yalah, ni anak-anak kecil duk menangis ni, nak minum susu tak ada, kan? Nak pergi belilah. Bila pergi beli dekat bandar, dekat pasar ni, bila mereka tengok, oh ini orang Islam, ini Bani Hashim, ni Bani Abdul Muttalib, maka pada ketika itu yang jahat tuan-tuan, Abu Lahab. Abu Lahab ni walaupun dia beradik Nabi SAW, tapi dia tidak bersama, ikut serta bersama dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dia tidak di pulau, dia keluar daripada kumpulan itu. Dia masuk geng-geng pembesar Quraisy yang memulau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sedangkan dia daripada Bani Abdul Muttalib. Orang lain semua pergi walaupun mereka musyrik, kan? Hamzah, semua ikut serta. Tetapi Abu Lahab, dia tak ikut serta dengan mereka itu, dan dia bersekongkol dengan pembesar-pembesar Quraisy yang melakukan pemulauan ini. Dan bila sahabat Nabi, orang Islam ataupun Bani Hashim, Bani Muttalib pergi kota Mekah nak beli barang-barang dan sebagainya, maka pada ketika itu Abu Lahab ni dia akan melaungkan di tengah-tengah pasar itu. Dia kata semua peniaga mesti naikkan harga sampai sahabat-sahabat Muhammad ini tidak mampu untuk membeli barang itu. Jahat tuan-tuan, nampak? Dan akhirnya bila naik harga melambung, tak boleh beli, duit pun tak ada, tak banyak. Baliklah macam tu, tak ada makanan. Ni anak-anak kecil menangis. Mereka di pulau di mana? Di suatu tempat namanya Shib Abu Talib. Shib Abu Talib. Dia Shib Abu Talib ni dekat mana? Kau kat Mekah ni kat mana? Dia ni duduk dekat Jabal Qubais. Dia duduk sebelah sana. Yang tempat hotel yang baru-baru naik ada seberang jalan sana kan, yang tengah buat tu, dekat flyover tu belakang tu. Kalau kita masuk daripada Tauhid Hotel, kan, Tauhid Hotel yang betul-betul menghadap Masjid Haram tu. Tauhid Hotel. Kemudian sebelah tu apa nama? Hotel apa? Lama tak pergi, kita pun dah lupa habis. Kan? Jadi dia belakang Tauhid Hotel tu. Belakang tu kan dulu ada dipanggil sebagai Jabal Qubais. Jadi Shib Abu Talib ni dia terletak di sebelah sana. Kan, terletak di sebelah sana. Jadi mereka ni semua Bani Hashim, Bani Muttalib dan juga orang Islam ni keluar daripada rumah-rumah mereka ni, semua pergi berkampung di satu tempat namanya Shib Abu Talib. Duduk kat situ. Itu tuan dan puan rahmati Allah. Bila mereka keluar nak beli di pasar, Abu Lahab nampak saja orang Islam dan juga daripada Bani Hashim bin Muttalib, maka dia perintahkan semua peniaga di mana itu naik harga supaya tidak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang mampu nak beli apa-apa barang di situ. Ini namanya pemulauan ekonomi. Jahat pada tahap tu. Berlaku lama mana? 3 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, 3 tahun. Bayangkan, kita ni kalau seminggu pun orang pulau, jenuh kita. Pada ketika itulah Khadijah radhiyallahu taala anha menggunakan seluruh hartanya untuk membantu umat Islam.
untuk bantu umat Islam. Dia gunakan seluruh harta dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, 3 tahun lama. Banyak mana nak boleh bantu? Selama mana boleh tahan? Mungkin kita tak boleh bertahan setahun. Boleh tahan, dia nak bantu, bagi. Lepas tu habis kan? Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, pada masa ketika itu, orang Islam, mereka hanya memakan pucuk-pucuk kayu dan kulit-kulit kayu. Masya Allah tuan-tuan. Kita ni mungkin pucuk kayu makan juga. Ulam banyak kita ni, tempat kita tak apa. Tanah Arab, tanah Arab ni kalau kita tengok bukit dia, bukan bukit pokok, bukit batu. Adalah tumbuh sikit-sikit pokok celah batu tu. Pokok macam mana? Kau kita ni rasanya kau 3 tahun kena pulau, boleh agak makan banyak. Pokok banyak, boleh makan lah sama sikit kan. Boleh lah tahan. Ini negara Arab, bukit dia batu, lepas tu tumbuhlah celah batu tu pokok sikit-sikit. Kalau makan sama sikit pergi ambil, habis berapa hari tahan? Seminggu je dah habis lincin. Tinggal batu saja. Nampak tuan-tuan, sampai tahap itu tak nak makanan. Kalau nak makan pun, kalau ada duit pun nak pergi beli, tak ada orang jual. Orang naik harga sampai tak mampu nak beli, mahal sangat. Dan akhirnya orang Islam dan mereka ni daripada Bani Hashim bin Muttalib makan daun-daun kayu dan kulit-kulit kayu, makan, sehingga membuatkan mulut mereka pecah tuan-tuan. Duk makan itu saja. Sampai Sa'ad, seorang sahabat Nabi nama Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menceritakan suatu malam dia keluar pergi dekat jauh pada orang sebab dia nak qada hajat, kencing. Baik, bila dia kencing, dia pun rasa macam air kencing tu kena suatu benda. Bukan atas pasir lah kan. Kena satu benda sebab dia melantun. Maka dia pun ambil lah benda tu kan, ambil benda tu, tengok-tengok kulit binatang. Maka dia pun balik basuh kulit binatang tu. Maka dia kata, aku gunakan kulit binatang tu ni, ambil kulit tu rendam dalam air untuk minum. Sampai tahap tu punya lapar. Nak ceritanya lapar, tak ada benda nak makan. Kezaliman yang cukup hebat yang dilakukan oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy pada ketika itu. Sebab apa? Matlamat mereka satu sahaja, iaitu ingin memberhentikan dakwah Muhammad. Engkau segera Muhammad kepada kami, bebas, selesai, engkau tak ada masalah apa. Itu je permintaan mereka. Kalau tidak, kami akan melakukan pemulauan ekonomi dan juga sosial tadi. Ada seorang sahabat menceritakan juga, dia pergilah duduk tengah malam bulan cerah kan, duduk kat tengah padang pasir sambil tengok langit dan sebagainya. Dia pun taklah tangan dekat atas pasir ni. Tiba-tiba dia rasa tangan dia terpegang suatu benda yang lembut. Maka dia ambil benda yang lembut tu, terus masuk dalam mulut dia, makan. Dia kata, sampai ke hari ni aku tak tahu benda apa yang aku makan pada malam itu. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ni bukan tak tahu makan, bukan tak tahu benda apa nak makan. Kita hari ni tak tahu benda apa nak makan, banyak sangat kan? Sahabat tadi dia kata, aku makan benda tadi, pegang ni gelap, tak pernah nampak. Pegang lembut benda tu, aku pegang, terus masuk dalam mulut, aku makan. Dia kata, sampai ke hari ni aku tak tahu benda apa yang aku makan pada malam itu. Intinya masuk dalam perut. Lapar, sebab lapar sangat. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Ini suatu kekejaman yang dilakukan oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy terhadap Nabi dan orang Islam, dan juga Bani Hashim dan Bani Abu Talib. Sehingga tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah,
nampak Allah lontarkan juga rasa ke dalam orang-orang musyrikin Quraisy ni, rasa belas kasihan atas rasa peri kemanusiaan. Allah lontarkan ada rasa itu, walaupun mereka itu orang musyrik, orang kafir, tetapi dia ada rasa peri kemanusiaan dalam diri mereka. Mereka tak sanggup ni dengar malam-malam anak-anak kecil sedang menangis sebab tak ada susu, tak ada benda nak makan. Anak duk menangis ni malam-malam, mereka duk dengar. Akhirnya mereka tak tahan, tuan-tuan. Maka bangunlah seorang yang bernama Umar Al-Amiri. Umar Al-Amiri ni, dia seorang, dia ni salah seorang yang tanda tangan juga, tanda tangan perjanjian itu. Tapi dia tak boleh tahan sebab dia ada rasa peri kemanusiaan, dia ada belas kasihan. Dengar anak-anak kecil duk menangis tak ada makan. Maka Umar Al-Amiri ni, dia himpunkan, dia beli gandum banyak-banyak, bubuh atas satu seekor unta, kan? Dia halalkan unta tu ke ship Abu Talib tu, dia pukul unta tu, maka unta tu berjalan sampailah ke ship Abu Talib. Dia bantu beli makanan, bagi kepada Bani Hashim dan Bani Abu Talib tadi. Bila dia buat macam itu, akhirnya berita ini sampai kepada musyrikin Quraisy, sampai kepada pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal. Dia kena panggil. Kami nampak semalam, kami dengar, kami dapat berita semalam, kau Umar Al-Amiri, kau ni hantar makanan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Betul. Ini warning, jangan buat lagi. Dia pun diam. Selepas 3 hari, dia pun buat lagi, buh lagi gundi gandum atas belakang unta. Tibai unta tu, jalan pergi sampai sana, dapat tahu lagi, kan? Sebab dia special brand banyak. Dia pun special brand banyak, kan? Buat sekejap dapat SB bagi tahu, panggil, kan? Kena warning. Dia tadi warning yang last warning. Buat lagi, kau kena ambil tindakan. Rupanya selepas 3 hari dia buat lagi. Sebab dia ada rasa peri kemanusiaan, ada rasa belas kasihan, nak bantu mereka ini. Walaupun mereka ini, orang kata apa, orang yang menentang pembesar Quraisy, tetapi bagaimana kita boleh tidur malam-malam sedangkan ada anak-anak kecil yang masih menangis sampai ke pagi, kita duduk dengar? Tak boleh. Dia rasa belas kasihan tu mesti ada. Ini sifat kemanusiaan, kan? Walaupun dia musyrik. Maka akhirnya dia pun dapat buat 3 kali. Dan selepas itu, dia pun diambil tindakan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Sehinggalah Abu Sufyan datang, dia kata berhenti, jangan pukul dia ni. Nampak macam tuan. Kemudian bangun lagi seorang yang bernama Hakim bin Hizam. Dia ni ada hubung kait dengan, ada ikatan kekeluargaan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kan? Dia ada hubung kait. Maka dia juga mengirim makanan, kan? Dia ni orang biasa. Yang tadi itu Umar Al-Amiri ni, dia ada orang yang dihormati juga. Dia ni Hakim bin Hizam ni orang biasa yang ada ikatan kekeluargaan dengan Siti Khadijah. Dia juga mengutuskan makanan, hantar, letak ke atas unta bawa pergi. Dan akhirnya dapat tahu dengan besar Quraisy, kena belasah. Jadi tak ada marah-marah, ni orang biasa, belasah dia kata. Ini marhib ni orang ni. Orang tadi dia ada pangkat sikit, bagi warning lah, kan? Warning, kan? Second warning, bagi dulu. Yang ni marhib, belasah terus. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kan? Walaupun keadaan macam tu,
ada orang yang bersimpati, ada orang yang ada rasa belas kasihan, peri kemanusiaan. Ini sifat semula jadi manusia. Kan? Orang yang tak ada sifat jadi memang kejam, zalim semua-semua. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dah berlalu sampai 3 tahun. Dah berlalu sampai 3 tahun. Maka ada 5 orang pemuda. 5 orang pemuda daripada musyrikin Quraisy ni. Mereka ni kata tak boleh jadi dah. Kita ni duk seksa. Kita duk pulau, duk seksa, duk zalim. Bukan orang lain daripada bangsa kita sendiri, daripada adik-adik kita sendiri. Walaupun mereka tak setuju dengan kita, tapi mereka ni ada hubungan darah dengan kita. Kan nampak tak rasa apa-apa kan? Dia duk tanya. Maka akhirnya ada 5 orang pemuda ni yang berani. Mereka kata kita ni kena bangun. Kita ni kena bangun, kita kena bersuara bahawa kita tidak boleh menerima perjanjian ini. Perjanjian ini perjanjian yang sangat zalim. Kita mesti hentikan perjanjian ini. Maka 5 orang pemuda ini, yang mana mereka ini yang bernama Hisham bin Amru bin Al-Harith, Zuhair bin Umayyah, Al-Mut'am bin Adi, Abdul Al-Bukhtari bin Hisham dan Zam'ah bin Al-Aswad. Ni 5 orang pemuda. 5 orang pemuda Quraisy ini, yang mana mereka ini nak melanggar perjanjian yang ditandatangani oleh mereka sendiri, kerana mereka merasakan bahawa perjanjian ini perjanjian yang sangat zalim, tidak ada peri kemanusiaan untuk Bani Hashim dan Bani Abdul Talib. Dan akhirnya mereka berpakat. Mereka mengatakan apa? Orang yang mula-mula bergerak melanggar perjanjian dan berterus terang mengajak ke arah itu adalah Zuhair bin Umayyah. Maka dia pergi dekat kota Mekah, dekat Masjidil Haram tu, dia tawaf 7 kali mengelilingi Kaabah. Lepas dia bertawaf, maka dia pun bersuara. Apa dia bersuara? Dia kata, wahai penduduk Mekah, apakah layak kita memakan makanan dan memakai pakaian, sedangkan Bani Hashim dan Bani Abdul Talib di mamah kebinasaan? Tiada siapa berjual beli dengan mereka. Demi Allah, aku tidak duduk sahaja hinggalah aku menentang perjanjian perlawan yang kejam ini. Ni orang yang mula-mula bangun di tengah-tengah Masjidil Haram itu, tengah orang ramai, dan dia bercakap bahawa ini adalah perjanjian yang sangat kejam yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Talib. Namanya Zuhair bin Umayyah. Bila dia cakap itu, kemudian 4 orang yang lain pula bangun menyuara nada yang sama, di mana Al-Mut'am bin Adi bangun meluru ke arah naskah perjanjian dan ingin mengoyaknya. Sebab orang Arab ni, bila dia buat suatu perjanjian, dia akan tulis di atas kulit binatang, dan dia akan gantung di Kaabah. Dia akan gantung dekat Kaabah. Jadi mereka ini, dia kata, bila kita dah suara bantahan terhadap perjanjian itu, mesti ada seorang di kalangan mereka ni kena pergi ambil perjanjian tu, kan? Ambil perjanjian tu, koyak, kan? Koyak maksudnya perjanjian tu tak sebatal. Maka mereka bersepakat untuk melantik. Yang pergi buat tu adalah Al-Mut'am bin Adi. Ini dah masuk 3 tahun ni. Pada waktu yang sama, sebelum berlakunya perkara ini, pada malam itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada Nabi
perjanjian yang kamu lakukan, yang kamu gantung di Kaabah itu, perjanjian itu yang mereka tulis telah dimakan oleh anak-anak. Yang mereka tulis, yang mereka gantung itu, anak-anak telah makan isi perjanjian itu. Yang hanya anak-anak tak makan adalah kalimah Bismikallahumma, dengan nama engkau ya Allah. Ada kalimah Allah itu anak-anak tak makan. Yang lain anak-anak great habis. Allah turunkan wahyu bagi tahu kepada Nabi. Maka esokkan hari Nabi panggil bapa saudaranya Abu Talib. Wahai bapa ya ammi, aku nak bagi tahu satu berita yang sangat mengejutkan. Apa kata Abu Talib? Wahai ya ibnu ammi, apa yang kau dapat berita? Adakah Tuhan kau menyampaikan suatu berita kepada kau? Maka Nabi kata, Allah telah mewahyukan kepada aku bagi tahu bahawa perjanjian yang ditulis oleh pembesar-pembesar Quraisy itu, anak-anak telah makan semua isi perjanjian itu kecuali kalimah yang ada nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimakan. Maka kata Abu Talib, betul ke ni? Betul kan? Maka kau pergi sampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ni ketika mana 5 orang pemuda ni duduk membuat bantahan di hadapan Kaabah itu, di Masjidil Haram itu, yang mana seorang ni Al-Mut'am bin Adi ni, dia ni adalah orang yang diutuskan oleh 5 orang pemuda ni supaya pergi ambil koyak. Tapi bila dia bangun nak pergi tu, pada ketika itulah Abu Talib sampai di Masjidil Haram. Dia sampai waktu tengah orang duk bising sebab 5 orang pemuda ni buat bantahan. Maka Abu Lahab ni termasuk orang yang sangat marah dengan 5 orang ni. Dia kata, kenapa kamu buat bantahan? Sedangkan kamu dulu orang yang sign perjanjian ini, bersetuju dengan perjanjian ni. Kenapa engkau hari ni buat bantahan? Kan kita dah setuju dah semua. Tidak akan ada sifat kasih belas kepada Bani Hashim dan Abu Talib. Kita tulis lah. Tetapi mereka kata, kami tak boleh terima dah hari ni. Kami nampak perjanjian ni sangat kejam, sangat zalim. Maka hari ni kami nak koyak perjanjian itu. Maka ketika duduk bising-bising itulah Abu Talib sampai ke Masjidil Haram. Maka dia sampai, dia pun pergi bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan sebagainya. Mereka pun tengok Abu Talib. Mereka tanya, wahai Abu Talib, kenapa, apa hajat kamu datang ke sini? Dia kata, aku membawa suatu berita kepada kamu. Apa dia? Anak saudara aku Muhammad, dia menceritakan kepada aku bahawa perjanjian yang kamu tulis itu, perjanjian itu telah dimakan anai-anai kecuali perkataan Bismikallahumma. Yang lain anak-anak makan, cuma kalimah Allah sahaja yang tidak dimakan oleh anak-anak. Sekiranya anak saudaraku Muhammad ini memberitahu aku perkara yang benar berlaku, maka kamu kena bebaskan kami semua. Tetapi sekiranya apa yang diceritakan oleh anak saudaraku ini tidak benar, maka pada ketika itu kamu ambillah Muhammad, kamu nak buat apa, buatlah dengan dia. Aku pun tak mau ambil tahu. Maka pembesar Quraisy pun ponok kan. Dia kata, okey, kami terima. Kami terima perjanjian ini. Jom ramai-ramai kita pergi tengok perjanjian itu dekat Kaabah yang mereka gantung itu. Maka pergilah ramai-ramai tengok. Betul lah apa yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian itu telah dimakan oleh anak-anak kecuali yang tinggal adalah kalimah Bismikallahumma yang tidak dimakan oleh anak-anak. Yang lain semua digerik habis.
Maka praktika itu terkejutlah pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy ini, dan mereka dah buat perjanjian dengan Abu Talib tadi. Kalau betul apa yang ceritakan oleh Muhammad tadi, maka perjanjian itu batal. Kalau tak betul, mereka dapat tangkap Muhammad, mereka dapat ambil Muhammad, dan mereka nak buat apa, buatlah. Tengok-tengok perjanjian itu telah dimakan oleh anak-anak seperti mana diceritakan oleh anak saudara Abu Talib, iaitu Muhammad bin Abdullah. Dan akhirnya peristiwa pemulawan ekonomi dan sosial itu terbatal. Maka ketika itu pembesar-pembesar Quraisy ini ialah orang yang hati jahat, orang yang hati busuk ni, orang yang ada orang dapat sifat mazmumah ni, hati hitam ni. Walaupun kebenaran nampak di hadapan mata mereka, mereka tak terima juga. Akhirnya mereka kata apa? Inilah sihir Muhammad. Dia kata juga. Kan? Dia kata itu pula, dia kata inilah sihir Muhammad. Maksudnya Muhammad menggunakan sihir dia tadi. Kan? Maka mereka itu terus berada di dalam kekufuran. Yang lebih teruk lagi. Kenapa? Kerana Allah dah tunjuk kepada mereka tentang kebenaran Muhammad itu. Apa yang dia cakap itu bukan daripada diri dia, tetapi apa yang dia cakap itu datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kan dia pun tak tahu. Dia duduk kat tempat sana jauh. Dia pun tak datang pun, tak pernah datang dekat Masjidil Haram. Kalau datang, mereka akan tangkap dan bunuh dia. Tetapi macam mana dia boleh memberitahu bahawa perjanjian itu telah dimakan oleh anak-anak, kecuali perkataan Bismikallahumma. Dan mereka lihat perkara itu memang benar seperti mana yang diceritakan oleh Muhammad tadi. Patutnya kalau mereka ini ada hati yang bersih, mereka yang ada hati yang orang kata apa, hati yang tidak berkarat lah, dia boleh terima kebenaran itu. Bermakna Muhammad ni betul lah, dia ni bukan manusia biasa, tetapi dia adalah utusan Allah. Tetapi oleh kerana hati mereka ni dah berkarat, hati mereka ni penuh dengan orang kata apa, dengan dendam, kesumat, dengan kebencian. Dan akhirnya walaupun kebenaran itu ada di hadapan mata mereka, mereka menolak kebenaran itu. Mereka mengatakan, oh, Muhammad telah menggunakan sihir ni. Maka terbatallah perjanjian yang telah berlaku selama 3 tahun. Itu tuan dan puan rahmati Allah. Jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa musyrikin Quraisy, pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, mereka telah menggunakan suatu pendekatan yang drastik untuk menghentikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kerana agama ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan direka cipta oleh Muhammad sendiri, maka agama ini terus berkembang, terus mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka tidak mampu untuk menghentikan ataupun membunuh terus dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Kenapa? Kerana ia datang daripada Al-Khaliq, pencipta manusia. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, mereka tak boleh nak buat apa. Walaupun mereka telah menekan umat Islam, Bani Hashim dan Bani Muttalib selama 3 tahun, tekan sungguh-sungguh ni, kan, untuk memastikan bahawa Bani Hashim dan Bani Muttalib ini menyerahkan Muhammad kepada mereka. Tapi mereka tak mampu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Allah beri kekuatan kepada umat Islam, beri kekuatan kepada sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beri kesabaran kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Walaupun mereka itu tidak satu akidah dengan anak saudara mereka, tetapi atas semangat hamiyah, atas semangat persaudaraan, atas semangat ikatan kekeluargaan yang kuat di kalangan mereka untuk menjaga dan juga menolong Muhammad daripada diapa-apakan oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan orang Islam dan juga Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib daripada pemulauan ekonomi yang begitu dahsyat yang cuba dilakukan
oleh pembesar-pembesar Quraisy. Bermakna mereka gagal lagi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, insya-Allah kita akan bincang kita akan bincang dan mengambil beberapa pengajaran dan juga mau'izah yang dinyatakan, dinukilkan oleh Syekh kepada kita. Banyak sangat ibrah dan juga pengajaran yang boleh kita kutip daripada kisah pemulauan ekonomi yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy terhadap Nabi, orang Islam dan juga Bani Hashim dan Bani Abu Talib. Jadi insya-Allah kita akan bincang, kita akan hurai beberapa pengajaran dan juga ibrah yang boleh kita kutip daripada kisah tersebut, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini memberi semangat dan juga motivasi kepada kita untuk terus kita istiqamah dalam melakukan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kebajikan untuk menyatakan kepada masyarakat di luar sana bahawa agama Islam adalah agama yang cantik, agama yang indah, agama yang mengajak manusia tolong menolong, belas kasihan, kasih sayang dan sebagainya. Kerana apa? Kerana inilah orang kata apa, sifat semula jadi yang ada dalam diri manusia, yang mahu kepada ketenangan, keamanan, kedamaian dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita yang mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawa inilah perjuangan cukup besar yang telah dibawa, yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam mempertahankan akidah Islam dan dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia hingga sampai kepada kita pada hari ini. Jadi sekali itu sahaja, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala